Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majelis, yang dimuliakan Imam dan ahli terkuasa Masjid Alawi, yang dikasihi dan dihormati Sahibus Samahah Datuk Mufti dan seluruh warga kerjanya, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bersama dalam menunaikan tanggungjawab kita terhadap Allah Azza wa Jalla, iaitulah salatul fajri, salat subuh berjamaah, yang menjadi suatu tuntutan kepada kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dapat menghadirkan diri ke mana-mana masjid rumah Allah Azza wa Jalla pada waktu pagi ini, terimalah khabar gembira daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, basyiril masyaina fi zulami ilal masajidi bin nurit tam yaumal qiyamah. Basyir maknanya sampaikanlah khabar gembira kepada orang yang banyak berjalan pada waktu malam, pada waktu gelap. Al-masyaina fi zulami, orang yang banyak berjalan, sentiasa berjalan pada waktu gelap. Ilal masajid, ke masjid. Apa yang kita dapat? An-nur tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kalau kita sentiasa perhatikan kepada hadis-hadis yang memberi galakan supaya kita berjalan, InsyaAllah ta'ala dia akan beri kepada kita semangat untuk menambahkan ibadat dan ilmu. Tajuk yang diberi kepada saya untuk diperbincangkan ataupun dibicarakan pada pagi yang mulia ini ialah tentang Rihlatul Ulama, pengembaraan para ulama di dalam mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayangkan pengembaraan di zaman dulu, dengan tidak ada alat pengangkutan seperti sekarang, dengan tidak ada alat teknologi yang ada seperti yang kita ada hari ini, tetapi mereka tetap mengembara dan berjalan ke sana ke sini. Jaraknya jauh perjalanan, ada yang berjalan sampai 5,000 km jalan kaki, semata-mata untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini satu galakan kepada kita, khususnya yang mari mengembara daripada jauh, untuk menerima ilmu dan maklumat daripada para asatizah, para ustaz-ustaz kita, penceramah dan pendakwah kita yang banyak berbincang tentang ilmu hadis. Alhamdulillah, daripada semalam lagi kita dengar banyak ilmu-ilmu yang telah diberi, yang telah disampaikan, khususnya berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini pula kita akan teruskan lagi dengan pengembaraan, serta kita lihat beberapa contoh yang boleh kita ambil panduan dan juga galakan dari sudut sejarah. Iaitulah apabila berlakunya
Al-Futuhat Al-Islamiyah. Futuhat artinya pembukaan negeri-negeri ataupun negara di zaman para sahabat, khususnya bermula di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardahu. Kalau kita lihat selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, di zaman Sayyidina Abu Bakar tidak ada pengembaraan yang begitu banyak, kerana zaman Sayyidina Abu Bakar zaman peralihan, islah ad-dakhili, banyak membaik pulih dari sudut dalam negeri. Satu. Yang kedua, tempoh khalifah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah juga singkat. Maka bila mari zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Allah SWT beri kemuliaan, mangkab azim, kedudukan yang tinggi kepada Sayyidina Umar, kerana dia telah dapat menghantar para sahabat keluar daripada Madinah untuk membuka negeri-negeri, menyampaikan dakwah Islam ini kepada orang lain. Bila mari lepas pada zaman Sayyidina Umar, mari zaman Sayyidina Uthman, maka lagi ramai sahabat-sahabat yang telah mengembara. Jadi ahli sejarah telah menukilkan apabila sahabat ini bertebaran di serata pelosok dunia yang telah sampai Islam kepadanya, maka mereka keluar bersama dengan hadis-hadis yang ada dalam dada mereka. Berbeza dengan zaman kita ini, kalau kita tak ada pun tak apa, kita ada di rumah. Jadi al-ilmu fis sudur, kata ulama dulu, ilmu duduk dalam dada mereka. Zaman sekarang ni kebanyakannya ilmu fis sudur, ilmu dalam buku, dalam laptop, dalam handphone dan macam-macam lagi. Sebab itulah kita ni kalau nak pergi ceramah, tertinggal kita punya alat, menggelabah kita. Subhanallah, macam mana mau cakap ni? Kita punya senjata sudah tertinggal. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla masih lagi kita nampak. Kerana itulah masih ada lagi orang-orang yang boleh menghafal Al-Quran dan hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang terbaru ni, yang terbaru tuan-tuan duk tengok, duk sebar dalam internet, dalam Facebook, iaitu nama dia Mujahid Al-Maliki. Tengok tak? Seorang kanak-kanak yang buta. Bila saya tengok mukhtabir, orang yang test dia punya hafalan, saya kata subhanak, maha suci Allah Ta'ala, hadhihi ayatun min ayatillah. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang boleh kita gambarkan bagaimana pengembaraan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika dia sampai di Baghdad. Dia telah diuji, dicuba oleh ulama-ulama hadis di Baghdad. Mana dia ambil 100 hadis, dipecah-pecahkan, ditukar sanad. Jadi setiap orang bawa 10 hadis, tukar sanad ini kepada hadis ini. Kemudian 10 orang ini baca. Bila habis dia baca, Bukhari kata la a'lam, aku tak tahu. Wah, pendengar-pendengar ni biasalah, zaman dulu zaman sekarang ni mesti ada orang yang pro dan kontra. Yang pro tu menggelabah, macam mana kata ulama besar hadis ni tak tahu hadis pun. Mari yang apa ni, yang tak suka dia, dia kata tengok, pandai sangat tu. Mari yang kedua baca pula, Bukhari kata la a'lam, aku tak tahu. Subhanallah, ada juga tak tahu. Akhir sekali bila habis 10 orang test dia punya ilmu, Imam Bukhari mula balik. Hadis yang dibaca oleh fulan, ini sanad dia. Dia sambung semula sehinggalah samat kepada apa yang telah diuji, barulah terbukti bahawa dia memang seorang yang hafiz, seorang yang hafal hadis. Jadi alhamdulillah para ulama zaman dulu tak tulis kalau dia hafal Quran al-hafiz, tak tulis. Apa hadis tulis al-hafiz, al-hafiz pula. Cuma kita yang sebut nama al-hafiz, al-imam kaza wa kaza. Tapi zaman kita hari ni zaman terpaksa kena tulis.
Kalau tak tulis, tak tahu pula dia hafal Quran. Maka besar tulis Al-Hafiz. Bila suruh baca Quran, baru nampak Al-Hafiz wala Al-Ta'hafiz. Ini dia panggil zaman kita telah ada. Maka tersebaran para sahabat itu memberi kepada kita beberapa perkara. Tuan-tuan boleh tanda dia panggil atharur rihlat. Kesan daripada pengembaraan para sahabat ada beberapa matlamat. Di antara matlamat ada yang sahabat mengembara kerana nak pergi takkid, nak menguatkan riwayat yang tersebut. Itu dia panggil nak kuatkan riwayat. Betul ke orang ini dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dia telah hafal, telah simpan hadis itu di dalam memori dia yang hebat, maka dia tersimpan. Sebab berbeza para ulama kedudukan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran terhad daripada ayat turun, cuma zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibukukan Al-Quran. Bila ke Al-Quran itu dibukukan apabila matinya ramai di kalangan para sahabat yang telah gugur syahid dalam Ma'rakatul Yamamah. Yang Quran pada waktu itu tersimpan dalam dada mereka. Bila mereka mati, macam mana kita nak ambil Al-Quran? Boleh tak boleh dikeluarkan Quran untuk disimpan, mayatnya dibawa ke kubur? Maka timbullah di situ soalan kebimbangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata nanti kalaulah hafazatul Quran, penghafal Al-Quran ini sudah hilang, maka pada waktu itu kita akan kehilangan Al-Quran yang berjalan. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah meminta, memberi cadangan dan rayuan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya kumpul Al-Quran. Payah juga Sayyidina Abu Bakar nak terima, sebab benda itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya syarahallahu sadra Abi Bakrin, Allah Ta'ala cerahkan dada Sayyidina Abu Bakar, dia menerima cadangan tersebut. Alhamdulillah, Al-Quran telah dibukukan. Maknanya peringkat awal lagi telah dibukukan. Adapun hadis masih lagi mahfuz, tersimpan fi suduri rijal, di dalam dada para sahabat. Kalau tuan-tuan baca daripada hujah-hujah yang digunakan oleh kumpulan anti hadis, kumpulan anti hadis ke, kumpulan tak mau hadis ke, geng-geng dia belaka tu, di antara hujah yang digunakan oleh golongan mustasyrik yang diterima pakai oleh anak sebahagian daripada anak orang Islam, dia kata macam mana kita nak percaya kepada hadis sedangkan hadis itu dibukukan kemudian, dibukukan oleh ulama-ulama yang mutaakhirin. Jadi dia kata hafalan-hafalan itu tentulah telah berubah, telah berlaku pertukaran dan sebagainya. Maka kita mengatakan rihlah para ulama itu boleh menafikan hujah yang diberi oleh golongan orientalis. Sebab para ulama bila dia dengar, dia tak terus terima. Dia akan pergi cari siapa yang rawi hadis yang pertama. Maka para ulama mengatakan kelebihan rihlatul al-ulama ini diantaranya nak menyimpan, nak jaga sunnah. Yang kedua nak tamhis, nak pilih tengok. Ada kalanya kita dengar orang ni cakap, oh dia kata orang ni cakap baik, mari kita pergi. Siapa dia yang cakap? Orang kampung fulan. Bila kita pergi kampung dia, tanya siapa fulan, mungkin orang kampung dia belum jawab siapa fulan tu dah ketawa. Nah, kau ambil cerita daripada orang ni, sudah dia. Mari nak tengok dia. Pergi tengok dia tengah duk pelaga ayam contohnya. Ini rawi apa yang boleh dipakai macam ni? Ini rawi yang fasik, rawi yang, maka itu satu daripada faedah nak tamhis, nak tengok, nak mengenali arwah, nak mengenali rawi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, bila kita tengok ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu tentang nak menilai para rawi, ulama bukan suka-suka. Dia tahu bahayanya khuturah, bahayanya mentajrih orang cukup dahsyat. Kita kata fulan kazab, orang ni dajjal,
berbeza-bezalah cara uslub para ulama hadis. Yang ada yang keras, ada yang lembut. Semalam saya ingat Al-Fadhil Ustaz Umar telah cerita kepada tuan-tuan asalib al-ulama. Jadi ada orang keras sikit, ada orang lembut sikit. Maknanya orang ni tak boleh pakai. Tak boleh pakai, tu lembut sikit dah. Kalau kata dia ni siapa? Pembohong. Aduh, berat sikit. Jadi di antara fawaid ataupun faedah rihlah itu, mereka boleh mengenali rawi-rawi hadis sebahagian daripadanya. Jadi itu yang keberapa dah faedah rihlah. Yang ke seterusnya, kita boleh tengok bagaimana sukarnya para ulama mengembara berjalan sehinggalah sampai kepada matlamat yang dikendakinya itu. Jadi kita boleh simpulkan di sini para jemaah sekalian. Kemudian satu lagi faedah daripada rihlah, dia nak kumpulkan turukul hadis. Maknanya adakah hadis ni seorang ni jadi riwayat? Hadis ni mungkin diriwayat oleh ramai orang. Kita dah belajar ilmu hadis, dia panggil ada hadis masyhur, ada hadis gharib, ada hadis sekian-sekian. Jadi saya tak nak ulang balik cerita mustalah hadis ni kerana terlalu panjang perbincangan dia. Maka rihlah para ulama, sehingga seorang ulama yang hebat namanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Tuan-tuan boleh tanda kitab ni, saya ingat sudah ada terjemahan. Ustaz Umar dah ada terjemahan kat Rihlah fi Talabil Hadis. Sudah ada terjemah. Indonesia belum terjemah. Kadang-kadang sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz di Indonesia ni, dia terjemah belaka, bantu kepada kita. Cuma kita orang Malaysia ni baca terjemahan dia agak sukar. Sebab dia bisa, kita tak boleh bisa. Nah, itu masalah dia. Dia kalau bisa boleh, kita kalau bisa tak boleh makan ya. Itu masalah dia kat situ. Jadi tuan-tuan tanda nama kita ni, kalau jumpa nama dia Ar-Rihlah fi Talabil Hadis. Ar-Rihlah fi Talabil Hadis li al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, seorang yang cukup hebat kerana dia kumpul kepada kita. Jadi saya pagi ni insya-Allah taala akan baca beberapa cerita yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya ini. Adapun kesahihan maklumat dan ceritanya saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Umar Muhammad Nur hafizahullah taala yang sangat telah menginfakkan sebahagian besar daripada waktunya untuk berkhidmat kepada hadis dan juga sahabat-sahabat kita yang lain insya-Allah. Jadi kita telah lihat bagaimana kesungguhan generasi terawal di kalangan salafus salih. Jadi tidak ada tolak bandingnya kalau kita nak banding dengan kita hari ini. Pasal itulah bila saya tengok hari ini para jemaah sekalian secara realiti. Semalam kita dah bincang tentang hadis perubatan. Bila sebut tentang sunnah, bila orang bincang tentang ini sunnah, yang masuk dalam kepala kita, apa yang kita nampak? Persepsi masyarakat ini kata ini sunnah. Yang duk gembar-gemburkan, yang duk besar-besarkan, kalau orang lelaki-lelaki kat saya nak ikut sunnah, itu bahaya. Pasal istilah ini telah disalah tafsirkan oleh sebahagian orang. Bila sebut pada isteri dia, mari kita ikut sunnah, isteri dia kata tak mau. Dia tak mau sunnah ke dia tak mau suami dia bersunnah? Itu masalah kita tidak. Sebab bagi orang Melayu kata saya ikut sunnah, maknanya kahwin dua. Ini suatu, saya nak kata penyelewengan ke satu salah faham lah, lebih lembut kan. Satu salah faham yang telah disalahgunakan. Mari para tujar pula menggunakan sunnah ini untuk makanan-makanan. Jadi kalau sebut sunnah, makanan sunnah. Sampai ada tulis kedai makanan sunnah. Oh, Masya Allah. Jadi akhir sekali bertembunglah kita. Semalam dah bincang panjang dalam forum dah. Makanan sunnah, hospital, perubatan Islam. Jadi kalau kita kata saya nak ubah cara Islam pula lah. Jadi bila kita pergi hospital tu, ubah cara siapa? Itu terima kasih. Bila saya tanya benda ni di hospital, doktor bertempik jangan, dia kata kami tak mau jadi perubatan jahiliah. Yang salahnya di mana dia kata perubatan? Itu dia panggil alat yang kita nak buat. Maka para jemaah, bila kita sebut tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat sangat detail, sangat teliti untuk mencari, membongkar
mengorek dan menyimpan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga kalau kita baca satu isu saja, iaitulah hadis sallu kama raaitumuni usalli, hendaklah kamu salat sebagaimana kamu tengok aku salat. Arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada Malik ibn al-Huwairith, seorang sahabat. Tetapi beberapa orang sahabat telah mengambil tanggungjawab, mengambil peranan. Di antaranya Malik sendiri radhiyallahu anhu. Sehingga dikatakan bila dia pergi mana-mana tempat, Malik kata kumpul orang sini, kumpul. Bila orang kumpul, apa yang nak? Dia kata aku nak solat. Walaupun bukan waktu solat, dia akan solat sebagaimana dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat. Artinya para sahabat telah bertugas menjalankan kerja, melakukan ibadah ini supaya ditengok oleh orang. Malik bin Huwairis dan beberapa orang sahabat lagi yang telah bertugas. Maka kalau kita baca dalam kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh para ulama ataupun satu bab salat dalam kitab-kitab sahih Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain kitab As-Sunan, kita akan dapati bagaimana para sahabat telah detail kepada kita. Cuma hari ini bila mari isu ni akan timbul satu lagi, dia panggil hadis musalsal. Hadis musalsal ni maknanya orang dulu melakonkan apa yang dia tengok daripada Nabi, sahabat tengok sahabat Nabi buat macam ni. Kemudian tabi'in tengok sahabat, kemudian mari. Cuma bila mari zaman kita ini hadis musalsal jadi masyhur kepada beberapa perkara saja. Tahu hadis musalsal? Mana hadis macam lakonan orang buat. Biasanya hadis musalsal ni cara nak pakai serban, cara nak pakai ridak, nak letak CD ke letak mana. Hari ni pula cara nak pakai selipar contohnya. Cara nak pakai selipar tak timbul, cara nak letak selipar di mana. Itu masalah. Sampai timbul letak selipar atas kepala. Gambar telah gambar selipar tu. Ada yang buat siling rumah, macam-macam dah. Jadi kita tak tahulah macam mana para jemaah sekalian nak menyelesaikan masalah yang ni. Jadi jawabnya mesti berlakunya rehlah dalam hidup kita. Dalam hadis tentang rehlah ini panjang, di antara hadisnya iaitulah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah ini seorang sahabat yang tinggal di Madinah, Al-Ansari. Rumah dia, kalau tuan-tuan nak tengok rumah Jabir ni di mana, biasa tak kita pergi ke Masjid 7? Biasa. Yang pergi Madinah tu ada Masjid 7 kan? Sebelah daripada Masjid 7 tu ke depan sikit, kita akan jumpa satu kampung nama dia Diyar Bani Haram. Kampung Bani Haram. Jadi Jabir dengan keluarga dia, Abdullah bin Haram, ayah dia. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu tinggal di Madinah. Tiba-tiba dia dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahsyurullahu nas ataupun yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Hufatan uratan buhman. Jadi ada beberapa riwayat. Apa makna hadis ini? Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan manusia pada hari kiamat urah, yakni tidak berpakaian, telanjang. Ghurlan, yang laki-lakinya tak bersunat. Ada kata buhman, yakni qala laisa ma'sy, tak ada apa-apa, kosong. Bila Jabir radhiyallahu anhu dengar hadis ini, dia kata siapa riwayat hadis ni? Dia duduk Madinah, dia tak dengar hadis. Kita boleh katalah mungkin masa tu sebab hadis belum dibukukan, maka yang menyebabkan Jabir tak sampai maklumat itu. Tapi bila dia dengar daripada orang lain, Jabir tak puas hati. Dia kata, apa nak buat? Fashtaraitu ba'iran. Aku beli seekor unta. Beli unta khas semata-mata untuk nak mengembara, sebab dia dengar hadis ini diriwayat oleh seorang sahabat yang berada di Syam, berada di bumi Syam. Mana Syam sekarang ni Palestin, Syria itu termasuk dalam Syam. Thumma shaddadtu rahli fasirtu ilaihi syahra. Tuan-tuan dengar. Jabir radhiyallahu anhu kata, bila aku beli kenderaan ini, aku telah berjalan mengembara selama sebulan. Sebulan mengembara daripada Madinah ke Syam.
Ini yang membengongkan Abu Jahal. Bila Nabi SAW bagi tahu, semalam aku pergi ke Baitul Maqdis, naik ke langit, hari ni balik semula ke Mekah. Tak bengong dia? Macam mana Muhammad? Orang lain jalan sebulan, awak pergi semalam balik hari ni? Ajaib. Jadi apa yang nak ajaibkan? Itu Nabi SAW perjalankan. Maknanya kalau dia cakap minwal, perjalanan biasa, mengikut perjalanan hari itu, lebuh raya yang ada zaman Jabir, dan juga kebenaran perjalanan mengikut JPJ zaman tu, sebulan perjalanan. Apa nak buat? Hatta qadimtu Syam, sehinggalah sampai ke bumi Syam. Sampai ke Syam, dia pergi jumpa dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Jadi dia pergi dulu. Bila sampai ni ke Syam, rupanya rawi yang tersebut itu nama dia Abdullah bin Unais. Dia pergi rumah dia, keluarlah pembantu dia. Biasalah orang dulu ada pembantu, ada hamba dia. Dia tanya, siapa ni? Dia kata, saya Jabir. Jabir mana ni? Jabir bin Abdullah. Jabir pun masyhur juga, orang hebat, sahabat Nabi yang besar. Dia kata, Jabir bin Abdullah. Qala bala, ya. Maka kemudian dia beritahu pada tuan dia Abdullah bin Unais. Dia keluar, dia peluk Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Lantas Jabir tanya dia. Dia kata, ya Abdullah, saya dengar kamu dengar daripada mulut Nabi SAW hadis tentang pembalasan, tentang al-qada, pembalasan Allah Ta'ala balas kepada orang yang zalim. Jadi aku risau, kata Abdullah, takut aku mati sebelum sempat dengar hadis ni daripada awak, ataupun awak mati sebelum aku sampai. Kalau kita baca dalam cerita yang lagi akan datang ni, insya-Allah, ada ulama mengembara nak pergi sana sini, tapi bila sampai-sampai rawi yang dia nak cari itu meninggal. Ada yang pergi cari ulama duduk dalam penjara. Macam mana nak? Allahu Akbar. Saya bila baca cerita ni, terasa sangat betapa kerdilnya kita hari ni. Bila nak ceramah, nak cari satu hadis pun tak mau. Bila kita baca hadis tak kena, orang tegur, kita marah pula. Ni mari mana pula ni? Hadis ni orang baca berpuluh-puluh tahun dah. Dalam TV baca, dalam radio baca, dalam khabar apa orang baca. Tiba-tiba awak seorang mari tegur. Ini masalah. InsyaAllah pengembaraan rehlah hadis ini, saya telah minta ihsan jasa baik Al-Fadhil Ustaz Umar untuk bukukan kepada kita. Tuan-tuan tunggulah nanti insya-Allah taala. Banyak dah buku dia. Kenal ke Ustaz Umar? Takut jadi macam cerita Jabir ni juga kan. Tuan dekat depan ni. Lepas ni bolehlah gosok-gosok janggut dia sikit kan. Ingat satu kes zaman dulu. Ni cerita selingan ni, tapi jangan buat ni. Saya tak tahu. Sahabat dulu, orang dulu, ulama dulu, bila dia nak marah pada seorang syekh lain, penceramah ni, dia pergi bising kat belakang. Dia kata syekh tu sangat berkat ilmu dia. Jadi orang tanya, berkat dia macam mana? Berkat dia di janggut dia. Lepas dia ceramah nanti, kamu serang dia pergi, kalau boleh satu seorang janggut ni, oh dia terhebat kamu. Lepas tu syekh ni ceramah, semua orang serbu pergi, nak tarik janggut satu orang, boh kawan tu. Ini dia panggil cara orang dulu, orang yang tak baik lah. Jadi saya tak suruh pergi pergi tarik janggut Ustaz Umar, jangan gosok-gosok boleh kot. Baik, balik semula kepada cerita Jabir radhiyallahu anhu. Jabir ni kata, aku bimbang, takut aku mati tak pernah sempat dengar awak punya cerita, riwayat, mungkin awak mati tak sempat aku dengar. Lalu Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu menceritakan, dia kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang. Yuhsyarun nas yaumal qiyamati uratan, telanjang. Tuan-tuan dengar, sambil cerita sambil ibrah yang kita ambil. Tidak berkhatan dan buhman. Lalu sahabat bertanya, apa dia buhman itu ya Rasulullah? Nabi kata, iaitu tidak memakai seorak benang pun. Tak ada seorak benang. Pernah satu cerita lain, bila Aisyah radhiyallahu anha dengar sahabat hadis
manusia dibangkit pada hari kiamat nanti dalam keadaan telanjang, tak ada pakaian. Aisyah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-rajul wan al-rijal wan nisa sawa. Ini perasaan muslimah yang iman penuh dalam dada. Wahai Rasulullah, laki-laki dan perempuan sama? Mana semua tak pakaian? Rasulullah menjawab, al-amru asyaddu min hadza. Pada hari itu isu tak ada siapa nak tengok siapa. Tak ada siapa nak tengok siapa. Masalah masa huru-hara. Maka lalu mereka diseru dengan suatu suara yang didengari oleh orang jauh seperti mana didengari oleh orang dekat. Mana suara tu duduk dekat berbunyi, duduk jauh mendengar. Anal Malik, jadi suara kata Anal Maliku anad Dayan. Akulah raja, akulah Dayan, pemberi balasan. Tidak patut bagi seorang ahli neraka untuk masuk ke dalam neraka sedangkan dia mempunyai hak ke atas seorang dari penduduk syurga. Sehingga aku memberikan haknya, dan tidak patut seorang ahli syurga masuk dalam syurga sedangkan dia masih ada hak. Orang tu duduk dalam neraka tapi ada hak, maka akan diselesaikan di situ. Pasal itulah para ulama katakan dia panggil hadisul qada, hadis penyelesaian isu pada hari kiamat. Maka hadis ini Jabir radhiyallahu anhu, apa cerita dia? Apabila selesai daripada mendapat hadis ini dan dia telah pasti, Abdullah bin Unais dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah naik unta dia balik semula ke Madinah. Naik semula ke Madinah. Maknanya dia pergi semata-mata kerana hadis tersebut. Allahu akbar. Macam manalah dengan keadaan kita hari ini, tuan-tuan? Orang pergi buat satu hijrah, hijrah selesai pukul 12 lagi, tapi pukul 4 baru balik semula ke pejabat. Pusing dulu, paling tidak pun cari harum manis juga. Ada orang bisik semalam, dia kata harum manis, tak dapat-dapat apa lagi, itu masalah, kena cari kat luar tu dah. Jadi satu cerita ini kerana satu hadis, seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah sanggup menempuh satu perjalanan untuk mendengarnya. Walaupun Jabir ini mampu mengupah atau meminta seorang untuk mendapatkan tulisan atau riwayat daripada Abdullah bin Unais di Syam, tapi dia pergi sendiri. Bagaimanalah para jemaah sekalian kalau adab ini ada pada kita hari ini? Kita bukan nak cari hadis, nak mencari kepastian. Hari ini bila orang kata Ustaz fulan ini masalah dia, kita tak tanya dia, pakai terus jatuh hukum selalu. Oh, dia ni tak boleh pakai. Walhanya kita ada nombor telefon dia, kita ada WhatsApp dengan dia, ada macam-macam alat ada. Kalau pergi rumah dia pun dekat, tak pergi tanya. Mentara orang buat senarai 16 ke berapa puluh orang dah, lebih kurang lah. Pakai jadi selalu dah, tak ada dah kata nak tabayun, nak tanya khabar, awak ni betul kalau orang tuduh macam ni. Mari kita jumpa dulu sekali. Lah. Maknanya para sahabat radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala beri kepada mereka begitu teliti sehingga sampai peringkat inilah yang disebut oleh para ulama, bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah Ta'ala jaganya Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Cerita lain pula yang diriwayat oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Rihlah ini, iaitulah kisah seorang sahabat nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari nama dia Zaid bin Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu. Rumah Abu Ayyub ni kat mana? Saya ni suka duduk Madinah lama sikit. Ada orang tanya, Ustaz Rihlah ke Madinah tu lama mana? Pasal dia tengok tajuk saya ni Rihlah, dia nak interview saya. Saya kata tak lama, sempatlah dapat 4 CJ kelahiran. Itu ya hak bolehnya. Ilmu tu dalam kitab situ lah juga tak. Kita nak cerita lama pun malu dia atas pasal. Jadi CJ kelahiran anak boleh 4 orang di Madinah. Itu ya lama dah. Kali lah ambil. Kalau 2 orang setahun lah, 4 tahun dah. Kalau seorang setahun setengah seorang, awal lagi. Baik.
Abu Ayyub Al-Ansari, rumah dia betul-betul kalau pergi Madinah sekarang ni depan Babus Salam. Babus Salam kita nampak macam tempat keluar asap. Ingat ke tak ingat ni? Angguk-angguk tu pergi ke tak lagi? Dah pergi dah. Depan tu itu rumah yang Nabi kita duduk mula-mula masuk Madinah. Abu Ayyub Ansari ni seorang sahabat yang hebat. Wafat dia di mana? Di Turki, Istanbul. Kalau kita pergi Istanbul sekarang ni, dia tulis dengan bahasa Turki Ayyub Nabi, betul. Mana tempat Nabi Ayyub. Tak tahu dia panggil Ayyub. Padahal dia sahabat. Kita pergi Abu Ayyub, rumah dia tempat Nabi kita duduk pada waktu mula-mula Nabi kita sampai ke Madinah. Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dia telah mendengar satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengan seorang sahabat lagi yang bernama Uqbah bin Amir. Tanda cerita ni. Abu Ayyub dan Uqbah bin Amir, dia dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengembara daripada Madinah pergi ke Mesir. Jabir bin Abdullah mengembara daripada Madinah ke Syam. Abu Ayyub daripada Madinah ke Mesir semata-mata nak pastikan hadis tersebut. Maka Abu Ayyub keluar pergi ke Mesir untuk bertemu dengan Uqbah bin Amir. Sebab dia dengan Uqbah saja yang dengar hadis itu. Maka dia pergi. Apabila sampai di Mesir, Abu Ayyub pergi ke rumah Gubernur Mesir. Pada ketika itu nama dia Maslamah bin Mukhallad Al-Ansari radhiyallahu anhu. Lalu Maslamah menyambut dan memeluk Abu Ayyub. Dia kata, "Syekh, jauh mengembara ni daripada Madinah ke Mesir. Kenapa? Nak cari apa ni?" Jawab Abu Ayyub, "Aku dengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya dengan Uqbah bin Amir je dengar. Jadi aku mari ni nak pasti hadis ni betul tak betul. Kalau daripada Syam ke Madinah sebulan, daripada Madinah ke Mesir berapa lama pula pengembara? Jauhnya jarak tu." Maka apa jadi tuan-tuan? Bila Abu Ayyub ni sampai di rumah Uqbah dan Uqbah dimaklumkan tentang kedatangan Abu Ayyub, beliau segera keluar menemuinya dan memeluk. Uqbah bertanya, "Ya Abu Ayyub, apa yang menyebabkan kau datang ke sini? Kenapa?" Jawab di Abu Ayyub radhiyallahu anhu, "Hadis yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada siapa yang mendengarnya kecuali saya dengan kamu." Hadis ini menarik tuan-tuan, iaitulah tentang man satara musliman satarahullah. Siapa dia menutup keaiban seorang muslim, Allah Taala tutup keaiban kita. Ini sangat sangat penting. Abu Ayyub mengembara kerana nak pastikan hadis. Kita hari ini mengembara kerana nak beramal dengan hadis ini. Boleh ke tak boleh? Tak kuat ni. Boleh tak boleh kita beramal dengan hadis menutup keaiban muslim? Boleh? InsyaAllah ta'ala. Biar padan mengembara jauh mari ni. Kalaulah sahabat mengembara kerana nak pasti hadis, kita mengembara dengan hati kita, dengan perasaan kita, bagaimana untuk beramal dengan hadis. Maka kata Uqbah, benar, sadaq. Saya dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa dia tutup keaiban seorang muslim, Allah Taala tutup keaiban dia pada hari kiamat. Apa jadi tuan-tuan? Apabila Abu Ayyub mendengar hadis tersebut, beliau berkata, "Kamu benar, sadaqta." Mana benarlah, yang aku dengar apa sama, kamu dengar apa sama. Dan dia terus berlalu, naik kenderaan dia, pusing balik ke Madinah. Ar-rihlah li ajli hadis wahid faqat. Mengembara kerana nak pastikan hadis. Dari sudut amalan hadis ini, saya tambah selalu, takut lupa. Pernah diceritakan Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Alimtu unasan bil Madinah." Imam Malik kata, aku kenal seorang manusia di Madinah ini. Aku kenal manusia di Madinah ini, seorang yang banyak keaiban.
banyak keaiban diri dia, banyak penyakit dia banyak, tetapi dia tak ambil peduli, tidak sibuk dengan hal orang. Dia tak sibuk duduk bongkar sana sini, duduk bincang sana sini, duduk forward keburukan orang kepada orang lain. Maka Allah SWT tutup keaiban dia. Subhanallah, Allah Ta'ala tutup keaiban dia. Ada orang yang baik tapi duduk sibuk dengan keaiban orang, maka akhirnya dia mendapat keaiban dan dibongkar oleh orang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, hari ini zaman kita ini dipanggil zaman bongkar. Masing-masing sibuk nak sebarkan. Yang kita bongkar tu tak sohai-sohai pun. Kadang-kadang dia letak di Facebook cerita gini ni, apa pandangan awak, betulkah ini? Betulkah ini apa awak dah sebar? Letak dalam grup yang ada 100 orang, 200 orang dalam grup, tapi tanya, betulkah ini? Tanya siapa? Maka ini yang panggil adab, yang etika yang kita kehilangan para jemaah sekalian hari ini. Marilah kita belajar dan kita ambil pengajaran supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang tidak diingini, yang tidak baik, supaya Allah Subhanahu Wa Taala tutup keaiban kita, insya-Allah taala. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, Ibnu Mas'ud kata, sekiranya saya tahu tentang seorang yang lebih arif tentang kitab Allah daripada saya, kalau aku tahu ada orang lebih pandai daripada saya. Sebab Ibnu Mas'ud ni termasuk masyhur, seorang sahabat yang selalu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia digelari dengan nama Ibnu Abd, Ibnu Mas'ud, Abdullah Mas'ud. Jadi dia pernah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baca Quran kepada Nabi. Dia pernah pergi ikut Nabi berdakwah fi lailatul jin, ketika Nabi nak bertemu dengan jin. Maknanya kalau kita nak pertikai Ibnu Mas'ud ni agak sukar. Jadi Ibnu Mas'ud kata apa? Sekiranya saya tahu ada lagi orang yang lebih alim, lebih memahami tentang kitab Allah daripada saya akan mengembara mencari orang tersebut. Artinya para ulama tidak hanya berpada dengan apa yang ada pada dia, tapi mereka masih lagi mencari, masih lagi mengintai-intai di mana ilmu yang boleh didapati dan di mana bagaimana keadaannya. Jadi para jemaah sekalian, zaman kita ini cukup sukar. Seorang lagi sahabat radhiyallahu anhu, nama dia Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari ni nama dia Jundub bin Junadah. Bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah ini, Abu Zar mengantar adik dia nama Unais, suruh pergi tengok, pergi ke Mekah, pergi dengar apa yang dicakap oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia mendakwa dia dengar khabar daripada langit. Jadi adik dia pergi. Dia pergi biasalah, budak-budak ni mari pergi tak teliti. Dia dengar Nabi mengajar, dia balik. Abu Zar tanya, apa yang kau dengar? Dia kata, aku tengok dia ya'muru bimakarimil akhlak. Kerja dakwah dia, ajaran dia duk suruh orang jadi buat benda baik, makarimul akhlak. Wa sami'tu yaqulu kalaman ma huwa bisy'r. Dan aku dengar bacaan dia tu bukan syair. Abu Zar kata tak, laporan tak detail. Tak detail dia kata. Itu je. Akhir sekali apa nak buat? Maka Abu Zar radhiyallahu anhu telah ambil bekalan dia, barang-barang dia bawa airnya, dia pergi ke Mekah. Dia duduk di Mekah, dia tak terus jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut dalam kitab sejarah kata, sebulan dia duduk di Mekah, habis bekalan, apa nak buat? Dia minum air Zam-Zam. Insya-Allah air Zam-Zam ni rasa masa tu tak ada lagi sekolah-sekolah tahfiz ni, jadi tak ada lah jampi-jampi lagi. Minum Zam-Zam biasa je. Sebulan duduk, barulah dia pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak jumpa Nabi, dia minta nak masuk Islam. Nabi kata, bila kau datang? Dia kata sebulan. Habis duduk mana? Duduk di masjid. Apa yang kau makan? Dia kata, aku minum Zam-Zam. Maka timbullah hadis Zam-Zam 5 syuribalah. Zam-Zam itu mengikut niat orang minum. Kalau kita niat nak sehat, insya-Allah jadi ubat.
Kalau kita niat nak apa sajalah niat yang kita buat jadi. Jadi alhamdulillah Abu Zar radhiyallahu anhu telah berjalan, dan akhirnya bila dia masuk Islam, dia telah diuji, telah dipukul pada saat itu yang begitu cukup dahsyat. Jadi ini di antara beberapa cerita di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum yang dapat kita ceritakan. Kemudian kita tengok pula cerita lain pula dari kalangan ulama-ulama tabi'in rahimahullahu taala. Apa yang dia kata? Ulama tabi'in ini datang jumpa dengan para sahabat semata-mata nak belajar ilmu hadis. Seorang yang bernama Qais bin Kathir ataupun Kathir bin Qais, dia mencerita, dia kata, sedang saya duduk bersama dengan sahabat nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dia duduk di Damsyik, di Syria. Tuan-tuan kena tahu Syria apa yang berlaku hari ini, kena tahu. Syria apa yang berlaku mesti diambil maklum. Para Abu Darda duduk di Damsyik di Syria. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bertanya, "Wahai Abu Darda, saya datang kepada tuan daripada Madinah." Tadi Jabir sahabat cari sahabat, ini tabi'in cari sahabat. Saya datang daripada Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana satu hadis yang sampai kepada saya bahawa tuan telah meriwayatkan hadis ini. Allahu akbar. Abu Darda tanya dia, "Betulkah kamu datang kerana nak cari hadis ataupun kerana bisnes, kerana berniaga?" Jawabnya, "Tidak. Li ajlil hadis." "Adakah kerana urusan-urusan lain?" Dia jawab, "Tidak. Aku mari ni kerana nak ambil hadis ini." Lalu Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa dia berjalan kerana nak menuntut ilmu, Allah Ta'ala permudahkan jalan dia nak pergi ke syurga. Jadi Abu Darda radhiyallahu anhu mula dengan hadis motivasi. Ini dipanggil hadis motivasi. Maknanya orang datang kerana apa? Kerana nak ilmu, maka dibaca hadis ilmu. Tuan-tuan muslimi dan muslimat, hadis menuntut ilmu ni penting sangat zaman kita hari ini. Sebab inilah galakan para ulama semasa. Di kalangan ulama ahli hadis mengatakan, yaltamitu salaka tariqan, berjalan di sini bukan seperti mengembara, naik kereta api, naik jet pergi cari ilmu. Dan kita duduk di rumah kita, duduk membelek-belek kitab, itu juga termasuk mengembara. Sebab kalau kita nak mengembara hari ni, nak pergi cari siapa? Sahabat semua sudah wafat. Ulama-ulama besar Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Syafi'i telah wafat, telah meninggal. Yang adanya siapa? Kitab-kitab mereka. Kitab-kitab mereka masih ada. Cuma kalau kita baca tak faham, terpaksa kena mengembara pergi cari asatizah, pergi cari guru-guru yang boleh, yang memahami ilmu yang nak dibincangkan. Maka timbullah soalan, hari ini orang belajar melalui YouTube. Nah, kita pun termasuk dari kalangan ahli YouTube belaka ni. Mazhab YouTube dia panggil dah. Siapa ada orang perli, dia kata orang dulu jadi muhaddis, dia kata orang sekarang jadi hardis kan, hadis yang komputer. Dia kata muhaddis kan. Saya kata tidak salah, itu semua alat. Ulama zaman dulu Allah Ta'ala beri ilmu dia, hadis dia dalam dada. Ulama zaman sekarang ni hadis dia dalam komputer. Itu semua tu Allah Ta'ala beri tashil min Allah Ta'ala. Waktu dulu komputer dia dalam dada, waktu kita ni komputer kita di atas riba, kata orang. Jadi tak salah. Cuma boleh tak boleh kita menuntut ilmu melalui alat-alat tadi. Maka saya dengar pandangan para ulama mengatakan tidak menjadi masalah. Kecuali yang pentingnya kita kena tengok channel yang kita ambil itu betul ke tak betul. Kalau nak ambil yang saya punya, cari dalam channel Abu Anas Madani ataupun channel Dar Taibah, dan banyak lagi lah. Ni depan-depan kita ni channel saja ni. Dah, channel-channel juru rakam ni kadang-kadang dia rakam pada dia tidur. Pasal itulah ada satu riwayat dulu, rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu.
Berapa ramai orang rawi hadis, orang yang dengar tu lebih faqih daripada dia. Kadang-kadang orang dengar di rumah lebih khusyuk daripada orang marah jururakam tak. Jangan off lagi kamera tu. Dia kata pukul kita pula orang ni. Sebab dia pernah pikul kamera sana sini. Jazahullahu khairan. Jadi yang saya nak sebut sini tidak menjadi masalah. Kalau kita dah kenal pasti channel ni pro tajdid ni dan lain-lain lagi channel dah. Orang ni asatizah dia tidak bukan disabotas lah. Kita bimbang juga nanti ambil video orang foto-foto akhir sekali jadi macam ni. Orang yang kita tak kata jadi kata, itu bahaya. Maka tuan-tuan boleh belajar melalui ilmu yang ada ini, itu termasuk dalam salaka tariqan yaltamisu fi ilma. Tapi janganlah terlalu sangat. Kadang-kadang bila kita post video ni, mula-mula dia kata, oh, ceramah ustaz tak ada video. Ada? Betul. Lepas tu dia komen pula, oh video ni panjang lah. Panjang dia kata. Boleh ringkaskan sikit. Jadi juru kamera kita foto pula ringkas. Akhirnya dia tanya, tak ada yang bertulis ke? Sebab kawasan saya tak ada lain. Allahu akbar. Baca kat cerita Jabir bin Abdullah, baca cerita Abu Darda, baca cerita sahabat-sahabat Abu Ayub mengembara berbulan-bulan bagi cari. Kita tak ada lain, tu marah ke ustaz pula. Allahu akbar. Apa ni buat kat YouTube, buat kat Facebook lagi ringan. Subhanallah. Kadang-kadang duk layan orang ni pun letih juga kita ni. Baik tak usah layan dah. Kita post je. Pasal itulah tuan-tuan, kadang-kadang saya kena marah bila saya letak di wall Facebook saya tu, Abu Anas Madani. Dia pergi tanya soalan di bawah. Saya bukan buat page soal jawab. Saya buat page nak menyebarkan apa yang saya nak beritahu. Yang awak duk tanya kat bawah tu buat apa? Lepas tu dia marah pula tu. Ustaz apa macam ni tak jawab soalan orang. Macam mana? Allahu akbar. Saya ingat cerita ulama besar di Madinah, nama dia Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala, ulama besar. Pernah Syekh Amin ni waktu dalam peperiksaan, dia masuk pelawak tengok orang biasa, dia kata, "Syekh, apa jawapan ni?" Katanya Syekh bagi jawapan. Jadi orang tanya, "Syekh, kenapa bagi tahu jawapan?" Dia kata, "Orang tanya kena jawab." Macam mana macam? Oh, sedap juga lagu tu dah. Main lagu ni letih kita. Itu cerita wallahu a'lam lah, cerita ulama-ulama kita. Allahu akbar. Ramai di kalangan ulama, contohnya Abu Aliyah rahimahullah, dia kata, kami mendengar riwayat dari para sahabat ketika kami berada di Basrah. Riwayat daripada sahabat berada di Basrah, kami rasa tak puas hati selagi belum mendapat sendiri, sehinggalah akhirnya kami menaiki kenderaan menuju Madinah agar mendapat dengar secara langsung daripada mulut sahabat. Sahabat cari sahabat, tabi'i cari sahabat. Daripada Basrah berjalan pergi ke Madinah semata-mata nak mendengar ilmu. Allahu akbar. Para tuan-tuan sekalian, begitulah realiti, iaitulah hasil asuhan didikan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, sehingga mereka telah mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah azza wajalla. Seorang lagi tabi'in nama dia Sa'id ibn Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini orang panggil penghulu ulama di Madinah. Hebat orangnya. Ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu menjadi gubernur Madinah, dengar cerita dia kata apa ni? Menjadi gubernur di Madinah, dia telah mendapat surat daripada khalifah supaya membesarkan masjid Nabi. Masjid Nabi kecil dia. Tuan-tuan pergi tengok hari ni, coba hitung daripada mimbar ada 7 tiang. 1, 2, 3 tiang, yang ke-7 belah kanan tu, tengok dekat tiang ada tulis Haddu Masjidi Rasulullah, sempadan masjid Nabi. Itu je masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mari surat daripada khalifah supaya meruntuhkan rumah-rumah isteri Nabi, dia panggil hujurat, runtuhkan. Jadi ketua ulama Madinah, kalau kita nak panggil ketua ulama lah, zaman dulu tak ada pelantikan pun, Sa'id bin Musayyib bangun membuat rayuan supaya tidak diruntuhkan rumah-rumah isteri Nabi ini. Sebab biarlah kita orang mari kemudian nanti dapat lihat bagaimana zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah dia kecil, tapi apa nak buat, liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, Allah Taala dah tetapkan sedemikian. Jadi para jemaah sekalian, hari ni orang duk marah, dia kata kerajaan ni duk besarkan masjid sampai tak ada tempat sejarah. Saya kata orang pertama di antara terawal yang meruntuhkan itu iaitulah pembesaran masjid Nabi di zaman Sayyidina Umar.
Sebahagian rumah sahabat telah diruntuhkan, dan zaman Sa'id Musayyib ini, zaman Umar bin Aziz, maka semua rumah-rumah isteri Nabi, hujurat telah diruntuhkan untuk dimasuk dalam masjid Nabi. Apa kata Sa'id? Ulama besar ini di kalangan tabi'in, dia kata apa? Dulu saya pernah melakukan kembara dalam tempoh beberapa hari dan malam untuk mendapat hadis. Bila orang mari mengaji hadis dengan dia motivasi. Dia kata, saudara, saya dulu mengembara begitu susah nak dapat hadis, tapi hari ni awak mari, aku terus je cerita. Sama dengan kita hari ni, tuan-tuan. Ada sampai tak payah pergi mana-mana, duduk kat rumah pun, yang tak mari hari ni pun duduk tengok melalui live stream. Saya dengan live stream ini ada dua masalah, dua kaul situ. Kaul yang pertama, tak elok ada live stream, sebab orang tak mari dah masjid, kata duduk rumah boleh tengok. Berat juga tak? Tapi pendapat yang kedua kali yang ini lebih rajih. Tak tahulah kalau Ustaz Umar ada pandangan lain. Pendapat yang kedua ada hazah wa arjah, untuk orangnya jauh-jauh tu yang duduk yang tak sampai nak mari tu, boleh jadi mereka dapat faedah juga, alhamdulillah. Jadi boleh teruskanlah. Ada lagi cerita dia? Nak dengar lagi cerita ke cukup dah? Dengar sikit lagi deh. Cerita dia panjang lagi. Kalau baca kitab Baghdadi Ar-Rilah fi Talabil Hadis memang sangat menarik, tapi kita kena baca juga. Iaitulah kisah Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Imam Ahmad ni seorang ulama hadis yang banyak mengembara. Kata masa itulah pengembara Imam Ahmad ni ke pelosok beberapa benua yang dia telah pergi. Jadi kisah Imam Ahmad ni sebagaimana yang dicerita oleh sahabat karibnya Yahya bin Ma'in rahmatullahi alal jami'. Jadi Imam Ahmad nak mengembara, nak pergi ke Yaman, nak untuk bertemu dengan Abdul Razak As-San'ani. Lagi Yaman. Tapi dalam perjalanan ke Yaman, dia orang berhenti haji dulu, berhenti di Mekah. Tiba-tiba tengah aku tawaf, dia kata saya nampak Abdul Razak juga sedang tawaf. Abdul Razak tu tawaf. Yahya bin Ma'in kata, oh alhamdulillah, tak payah pergi Yaman lah kita, tak pernah pergi Yaman, pakai berhenti sini. Maka dia pun beritahu Imam Ahmad, ya Ahmad, dia menceritakan, maaf, sebelum dia jumpa Imam Ahmad, dia pergi jumpa Abdul Razak. Dia beritahu, Syekh Abdul Razak, saya datang ke Mekah ini bersama dengan Ahmad bin Hanbal. Rupanya nama Ahmad pun juga masyhur, telah sampai kepada dia. Dia kata saya telah mendengar cerita baik tentang beliau, kata Abdul Razak San'ani. Jadi Yahya Ma'in pergi jumpa pula Imam Ahmad. Dia kata, ya Imam, alhamdulillah Allah Ta'ala dah ringankan pengembaraan kita, mana tak payah pergi ke Yaman. Syekh dah ada di Mekah sekarang ni, kita ambil sini sanak, lepas tu kita balik. Dia panggil shortcut sikit dah. Maknanya kalau kita nak pergi ngaji, tiba-tiba jumpa ustaz duduk minum tengah jalan, R&R berhenti situ. Aku dah agak-agak dah. Tajuk ustaz hari ni mengembara. Boleh cerita 2-3 cerita dan saya nak balik. Agak-agak jadi tak dia macam ni? Imam Ahmad kata apa? Imam Ahmad kata, semenjak saya keluar daripada Baghdad, daripada Iraq tadi, saya telah berniat untuk belajar dengan Abdul Razak di Sana'a, di Yaman. Tak cukup lagi di Mekah ni, kita lepas haji ni kita kena berjalan balik, pergi juga ke Yaman untuk pergi sana. Allahu Akbar. Tuan-tuan bayangkan, tengok dalam peta dunia berapa jarak di antara Iraq dengan Yaman, berapa jauh, berapa jam dalam kapal terbang ini, berapa jam kita nak sampai ke sana. Sehingga kita tak peliklah para tuan-tuan sekalian kalau kita tengok mengikut dalam catatan Imam Suyuti contohnya mengatakan Imam Ahmad telah mengumpul hadis dalam musnad dia sebanyak 40,000 hadis. 40,000 hadis, ada 10 hadis yang berulang, maknanya 30,000 hadis dia boleh kumpulkan. Subhanallahil azim. Saya baca dalam buku lain, pernah Imam Ahmad berkata, mana-mana hadis yang aku jumpa, mana yang sahih hadis itu, aku akan amalkan dia walaupun sekali. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ni untuk kita ni, bila kita dengar aja hadis, beramallah walaupun sekali. Maknanya paling minimum, sebab mungkin terlupa lepas tu. Bukan kata aku buat dah ni, ustaz kata ni pakai jadi sekali ni. Nah, lepas ni dak dah, Imam Ahmad pun suruh buat sekali dah. Itu kita punya lawyer kita ya tu. Jadi tuan-tuan, kita banyak dah belajar.
Banyak tak banyak belajar? Banyak, tapi kadang-kadang macam tak belajar. Itu yang saya sedih. Contoh yang paling mudah. Boleh buat contoh tak? Kalau buat contoh kan sensitif pula. Berani? Alhamdulillah. Orang nak mengaji sunnah ni kena berani. Berani untuk beramal dengan sunnah. Bukan sunnah Melayu tadi. Itu kacau punya. Jadi kita masuk dalam masjid, hadis kelebihan sah awal. Belajar tak belajar? Saya ingat tak payah terjemah dah hadis ni. Tak. Tapi kenapa tak berebut juga depan? Saya pernah tanya imam berapa tahun dah jadi imam? Dia kata tak lama ustaz, baru 30 tahun. 30 tahun jadi imam. Pernahkah tidak imam melaksanakan hadis Nabi kata, kalau tak cukup tempat kena mengundi siapa nak duduk depan? Ada. Dia kata sekali habuk tak pernah buat lagi. Kenapa? Orang Arab kata, "Lish, di mana hadis itu dalam hati kita? Kenapa kita tak berebut nak duduk depan?" Itu saya kata, dengar macam tak dengar. Dengar macam tak dengar. Imam Ahmad dia punya hadis begitu banyak. Allahu Akbar. Kata Imam Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kata Imam Ahmad rahimahullah telah pun mengelilingi seluruh negeri dan daerah serta mempelajari hadis daripada guru-guru yang ada pada waktu itu. Cukup dahsyat, cukup banyak sekali. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, kalau kita nak tengok pengembaraan Imam Bukhari cukuplah. Nanti ada lagi siri yang seterusnya. Fokus satu. Semalam kita dah bincang tentang fiqh Imam Bukhari. Saya nak tajuk satu lagi. Ini urus dia kena tulis dulu. Kalau tidak tak mari dah. Tajuk dia Rihlah Imam Bukhari mengembara mencari hadis. Pembentangnya Al-Fadhil Ustaz Umar. Bukan saya. Jadi tajuk. Sebab Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dikatakan, Imam Bukhari kata, kharajtu min nahwi 600,000 hadis. Aku telah mengumpulkan 600,000 hadis. Macam mana dia kumpulkan tuan-tuan 600,000 hadis? Kita hari ni kalau boleh hadis 40 pun pejam mata rapat dah kalau tidur. Hadis 40. Khatam tak khatam lagi hadis 40? Tak lagi. Itu yang jadi masalah kita ni. Baru ni ada ulama mari daripada Arab. Dia pergi ceramah di satu masjid. Saya ada. Dia kata, awak ni ahlus sunnah ke? Oh, sini ahlus sunnah wal jamaah. Tak payah tambah lah belakang tu. Berhenti sekat ahlus sunnah sudah. Ahlus sunnah wal jamaah. Berhenti sekat tu. Dia ada orang sekarang ni kena tambah lagi. Ahlus sunnah tu apa lagi belakang? Kenapa kita nak tambah? Cukup sekat tu. Baik, aku nak tanya. Kita hadis yang paling kecil. Hadis 40. Khatam dah? Tak lagi. Kitab Sahih Imam Bukhari dah khatam. Kata Syekh, jangan tanya. Tanya 40 cukup dulu. Break sekat tu dulu. Memandailah kita di situ. Sampai pakai ulama terpaksa ikhtisarkan hadis Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin terengkah dah tu. Direngkaskan lagi untuk kita ni. Allahu Akbar para jemaah sekalian. Imam Bukhari telah mengeluarkan 600,000 hadis dalam sahih dia saja 7275. Betul ke 7275 dia punya hadis Bukhari? Cuba tanda 7275. Nanti nak beli kereta pergi ambil pelik 7275. Orang tanya apa ni? Hadis Bukhari. Biar main sini. Saya jumpa pelik-pelik nombor kereta ni. 768 jumpa dah tak? 768. 768 kau? Ke 876? 786. Ingat dah. Sekali nombor kedah pun ingat. Kereta kita 7275. Dia kata apa? Ini hadis Bukhari. Belum ada lagi tu. Tu hadut cetak buku baju t-shirt. Suruh dia tulis nombor hadis Bukhari berapa. Jadi Muslim berapa hadis pula. Itu ingat. Biarlah kita main berfakta ini. Jadi Imam Bukhari rahimahullah taala mengembara yang cukup banyak. Satulah cerita terakhir yang saya nak cerita Syu'bah Ibn al-Hajjaj. Syu'bah ni meninggal pada tahun 160. Pengurusi negara. Saya ni sangat taat, patuh pada pemerintah. Kita tak lawan pengurusi, tapi kalau dia bagi lagi kita masuk lagi. Cerita menarik ni tuan-tuan. Kita tak boleh break tengah jalan. Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullah ta'ala meninggal tahun 160. Dia berada di Kufah. Kerana menjejaki hadis, dia riwayat satu hadis daripada seorang ulama namanya Abu Ishaq. Syu'bah berkata, Abu Ishaq telah menyampaikan kepada saya hadis daripada Abdullah bin Atha, daripada Uqbah bin Amir. Abdullah bin Atha daripada Uqbah bin Amir. Syu'bah bertanya dia,
Abu Ishaq. Siapa dia Abdullah bin Attab? Siapa? Jadi Abu Ishaq kurang senang dengan soalan itu. Mari seorang sahabat lain nama dia Mis'ar bin Kidam, dia kata Abdullah bin Attab ni duduk di Mekah. Rawi hadis ni duduk di Mekah. Syu'bah kata tak apa. Dia ambil kenderaan dia, naik, bawa bekalan, pergi ke Mekah kerana nak dengar hadis tadi daripada Abdullah bin Attab. Sampai di Mekah untuk menunaikan haji dan nak ambil sanad hadis. Dia pergi. Lalu dia bertemu dengan Abdullah bin Attab. Abdullah bin Attab berkata, Sa'ad bin Ibrahim menyampaikan kepada saya. Saya dengar hadis ni daripada Sa'ad bin Ibrahim kepada saya. Jadi Malik bin Anas, Imam Malik ni ada ketika itu berkata, Sa'ad tak mari haji tahun ni, hidup Madinah. Sudah. Apa jadi tuan-tuan? Dia pun terpaksa lah lepas haji itu mengembara pula ke Madinah nak jumpa Sa'ad bin Ibrahim. Bila jumpa Sa'ad, Sa'ad kata apa? Saya dengar hadis ni daripada Ziyad bin Mikhraq. La ilaha illallah. Dia kata Ziyad duduk mana? Duduk di Basrah. Syu'bah berpatah balik semula ke Iraq, balik ke mula ke Iraq, nak pergi cari Ziyad Mikhraq di mana? Di Basrah. Akhir sekali Ziyad kata apa? Saya dengar hadis ni daripada Syahar bin Haushab yang menyampaikan kepada saya daripada Abu Rahainah daripada Uqbah bin Amir. Apabila dengar cerita ni, kata di Syu'bah, hadis ni sungguh memenatkan saya. Nak sahkan satu hadis ni pergi Mekah, pusing Madinah, balik semula, akhir sekali tak tahu. Itu cukup memenat. Satu hadis saja tuan-tuan muslimin dan muslimat, sampai begitu sekali penatnya para ulama mengembara. Bagaimana dengan kita ini? Penat tak penat berjalan daripada rumah sampai ke sini? Penat dah? Alhamdulillah. Lain kali kita buat kemah ya kat luar, pakai tidur situ ya dah. Tak payah balik-balik. Jadi itulah para jemaah sekalian. Satu lagi, kalau kita nak tengok ulama-ulama hadis kita ni sangat warak orangnya, dan sangat warak dan sangat hebat. Pernah diceritakan Imam Bukhari rahimahullahu taala telah diarahkan oleh Khalid Al-Amir Khalid, Amir Bukhara. Dia suruh panggil Imam Bukhari pergi mengajar anak-anak di rumah. Imam Bukhari kata apa? Innal ilma yu'ta ilaihi wa la ya'ti ilaihi ahad. Ilmu itu kita kena pergi belajar, bukan ilmu pergi cari kita. Allahu Akbar. Katanya gubernur ketika itu marah pada Bukhari, terpaksa dia kena keluar daripada negeri dia. Biasalah para ulama mengembara ni biasa. Dan Imam Malik rahimahullah taala pernah didatangi oleh Harun Ar-Rasyid. Tuan-tuan, Harun Ar-Rasyid ni baca betul-betul lah. Jangan baca buku cerita 1001 malam tu. 1001 malam tu Harun Ar-Rasyid ni tak tahu manusia apa. Dah pelik kita ni kalau kita tengok Harun Ar-Rasyid. Sedangkan dia ni seorang yang baik, seorang yang hebat. Jadi bila Harun mari ke Madinah, dia tengok di masjid orang duk liku Imam Malik rahimahullah taala. Dia pun pergi tengok. Siapa tu? Dia kata ini Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Kata di khalifah, ya Malik, ma dara law ji'tana. Apa masalahnya kalau tuan datang ke tempat saya? Ke hotel dia lah kalau kita kata, untuk mengajar kami. Imam Malik kata apa? Ya Harun. Imam Malik tak panggil seri-seri, pakai Harun ya. Kalau abang kita ini gila jawatan lagu ni. Dia kata ya Harun, innal ilma la ya'ti walakinahu yu'ta ilaih. Ilmu itu tidak pergi cari, kau kena pergi cari ilmu. Patut khalifah marah. Dia kata lah, sadaqta ya Imam Darul Hijrah. Betul, benar, tak apa. Bila Imam Malik mengajar pula, Harun Ar-Rasyid mari. Katanya pembantu dia bawa kursi, paik letak situ. Oh, pak duduk sandar begini di atas kursi. Kursi diraja, kursi khalifah besar sikit lah. Imam Malik tengok, Harun datang. Maknanya daripada tak pergi, dia mari. Dia kata apa? Imam Malik pun riwayat satu hadis, haddatsani fulan-fulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi rafa'ahu wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa dia tawadha', Allah Taala angkat darjat dia. Siapa dia takabur, Allah jatuhkan dia. Tiba-tiba Harun cakap bantu dia, buang kursi, duduk atas lantai. Ini cerita para ulama, Allahu Akbar. Tegas, berani menyampaikan cerita. Maka para jemaah sekalian, saya akhiri
satu cerita yang boleh menitiskan air mata, yang di mana cerita seorang rawi hadis yang bernama Abu Zur'ah Az-Razi. Tuan-tuan pernah dengar cerita Abu Zur'ah? Cerita ini sangat menarik. Abu Zur'ah ni nama dia Ubaidillah bin Abdul Karim rahimahullah ta'ala, meninggal pada tahun 264. Tanda itu, Abu Zur'ah meninggal pada tahun 264. Kata Imam Az-Zahabi dan juga Al-Mizzi dan lain-lain meriwayatkan cerita bagaimana peristiwa wafatnya Abu Zur'ah. Jadi ketika Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala sedang nazak, mana hampir nak mati, datanglah kawan-kawan dia, sahabat-sahabat dia, Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Muslim datang. Dia kata, kita ni kena ikut sunnah. Apa dia ikut sunnah? Nabi kan suruh hajar orang yang nak mati tu, kena ajar laqinu mautakum la ilaha illallah. Dia kata, aku nak pergi hajar tuan Syekh besar ni, tak pernah sabar ni, tuan guru kabir ni, dah tok guru sana nak ajar macam. Fikir, tapi kalau tak ajar, tak ikut sunnah. Ini jadi masalah kita dah. Bila kita pergi tengok pak imam nak mati, ajar dia mucak, dia pak imam tak, dia tuan guru. Kita kena buat, tapi dengan teknik yang cukup menarik. Jadi dia orang ni berbincang gini ya, kita jangan pergi ajar dia tok guru besar. Habis kita pergi riwayatkan hadis yang menyebut tentang kelebihan la ilaha illallah. Hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa akhir ucapan dia la ilaha illallah, masuk syurga. Mai, masuk. Jadi masuk dua orang ni. Muhammad bin Muslim baca hadis, haddatsani Dhahhak an Mukhalid an Abdul Hamid bin Ja'far an Saleh. Siapa situ dia tak berani nak teruskan hadis ini sebab tengok guru sedang azab. Berhenti sekarang tali ni. Mari sambung pula cerita, pula dicerita oleh sahabat dia tadi, Abu Hatim pula baca. Dia kata apa? Haddatsana Bundar qala haddatsana Abu Asim Abdul Hamid bin Ja'far an Saleh. Berhenti pula sebab tak boleh nak pergi. Abu Zur'ah selek mata dia teruskan riwayat. Dia kata haddatsana fulan an Saleh an Abi Ghurib an Katsir bin Murrah al-Hadrami an Muaz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Senyap. Kata di rawi hadis, bila sampai kepada la ilaha illallah, kharajat ruhuhu, keluar ruh dia. Allahu Akbar. Orang yang cinta sunnah, tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kemuliaan yang begini besar. Mati sudah meriwayat hadis la ilaha illallah. Seolah-olah itulah gambaran yang boleh kita lihat. Biarlah kita mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, di dalam penghayatan kita. Bukan setakat kita belajar sunnah untuk tahu sunnah, untuk nak berdebat dengan orang, tidak. Allah Ta'ala beri kemuliaan kepada Abu Zur'ah sehingga sampai peringkat, kata ulama, kharajat ruhuhu ma'a hawa'i harfil ha. Maknanya la ilaha illallah, ketika itu keluarlah ruh dia. Allahu Akbar. Rahmatullahi ta'ala alal jami'. Maka akhir hadis itu dakhalal jannah. Jadi mudah-mudahan rehlah pengembaraan kita pada pagi ini memberi motivasi kepada kita semua, kepada para peserta dan juga saya sendiri khususnya, bagaimana ulama-ulama zaman dulu telah mengembara sampai 5,000 km berjalan semata-mata nak cari satu hadis, dan Allah SWT pula beri kemuliaan kepada ulama-ulama hadis sampai peringkat itulah keadaan mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan pencinta sunnah yang beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhir perbincangan, oleh kerana saya dah kempen tadi, tak puas hati saya kalau tak kempen sekali lagi, iaitulah Imam Nawawi. Imam Ahmad kata, bila kita dapat sunnah, kita kena amalkan. Hari ini saya nak ijazah dan MOU sekali, boleh tak boleh? InsyaAllah. Tengok di kertas, semua dapat kertas ni. Kertas ni hadis yang diriwayat oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang jaga apa? 12 rakaat satu hari satu malam.
insya-Allah. Baik, hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha. Nama dia Ramlah binti Abi Sufyan. Jadi Ummu Habibah ni cerita, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana seorang hamba muslim yang mengerjakan solat sunat 12 rakaat satu hari satu malam. Banyak ke sikit? 12 rakaat ni banyak. Ada orang kata saya tarawih 8 je ustaz. Ini bukan tarawih, ini 12 rakaat satu hari satu malam. Daripada subuh tadi 2, sebelum zuhur 4, lepas zuhur 2, berapa? 8. Lepas asar 2, tulis dah. Takut tulis dah. Nanti hari ni lepas asar bangun belakang dia tu dia. Ni ajar dah sesak pagi mana abuan ni. Tak lah. Delete balik. Lepas maghrib 2 dan lepas isyak 2, 12 rakaat. Apa kita dapat? Buniyalhu baitun fil jannah. Allah Taala akan beri kepada dia sebuah mahligai dalam syurga. Nak tak nak tuan-tuan? Tulis kat kertas tu, tajuk dia projek mega mampu buat. Ataupun dia panggil projek mega mampu milik. Mega tak mega ni? Siapa kata tak mega? Banglo dalam syurga, bukan rumah teres macam rumah kita sekarang. Kita dapat yang tepuk 3 kali kenduri melih kambing tak? Syukur. Jaga 12 rakaat. Biar ini, kalau tuan-tuan boleh kekal yang ni, bagi saya je, kita berkampung belajar sunnah ni besar dah arti bagi kita. Yang lain-lain lagi banyak lagi, tapi saya nak kempen satu je. Jadi untuk melengkapkan 12 ini, kita tambah dengan 2 rakaat duha jadi 15, dan lengkapkan dengan witir 3, 17 rakaat. Bagi saya lah, kalau kita boleh jaga momentum tu 17 rakaat ini di zaman ini, kita sudah naik taraf wali min auliya'illahi salihin. Jangan pula cukup 17 rakaat esok cari tasbih besar sangkut di sini dah. Ustaz dah sah ke saya taraf wali. Jangan. Itu taraf wali lain ni. Kita wali kecil-kecil je lah. Wali kecil je tak perlu tasbih besar Alhamdulillah. Boleh tak boleh? InsyaAllah. Kita MOU sini, kita berbaiat dengan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Selagi aku hidup, kita akan jaga sunat rawatib ini dan sunat duha dan juga sunat witir semampu yang kita mungkin, insya-Allah. Tuan-tuan tanda lah, hari ni dapat 1 banglo, tanda. Esok dapat. Tengok sebulan boleh berapa buah. Tapi jangan tulis dekat Facebook, Allah hari ni 5 buah banglo dapat. Kacau, hirun tu habis kita punya ibadat dia. Allahu akbar. Dunia nak kiamat ni, dunia al-Facebooki ni masalah. Satu lagi mazhab baru ni dipanggil mazhab wasafi. Hal ni pun rusak juga dunia ni. Asyik duk WhatsApp je, baca Quran tak, ada masalah. Dah. Oh dia kata boleh pahala ustaz menyebarkan amalan-amalan. Boleh pahala apa awak buat pun tidak. Duk sebar pula yang palsu. Semalam hari Jumaat kan. Hari Jumaat akhir Rajab. Oh, hari Rajab. Siapa dia baca Ahmad Rasulullah dengan Muhammad Rasulullah? Berapa kali dah? Berapa kali? Macam tak dapat puasa ni. Bila baca? Waktu imam di atas mimbar. Tengok, Nabi suruh diam, kamu suruh baca zikir. Maka penuhlah dalam tangannya emas dengan dinar dengan dirham sepanjang tahun ini. Oh, hebat. Waktu saya duduk perhati dalam masa khutbah tu ramai ada baca, tak ada nampak. Alhamdulillah. Duk sebar benda-benda yang pelik macam ni. Kalau nak tahu sanad hadis ni, tanya Ustaz Umar. Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita hari ni, ada rujukan kita, alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, yang terakhir sekali saya tadi bila saya sebut Syam ni di Syria, tuan-tuan kena ambil maklum, ambil peka dengan keadaan yang berlaku di Syria hari ini. Apa satu bandar, nama dia Bandar Halab. Bandar Halab ni bandar Aleppo. Bandar Halab ni bandar yang telah dibom oleh Asad yang kedua. Dulu dibom dah oleh bapak dia dulu. Saya pernah pergi ke Syria pada tahun 93. Sempatlah pergi makan ikan bakar di Sadul Furat. Cerita apa ni Syam ni, Ustaz Umar berapa tahun di sana? 6 tahun, tak lama. Sempat berapa ingat itu CD kelahiran? 1 je. Alhamdulillah 1. Jadi tak awal saya lagi, saya 4. Jadi Halab hari ni hancur, tuan-tuan. Jadi baiklah kita selalu doa kepada Allah Azza wa Jalla, minta dalam kunut kita, dalam solat kita, Allahumma unsur ikhwanal muslimina fi Halab wa fi Syam wa fi Palestin. Jangan lupa. Imam-imam baca kunut sebut pertolongan Allah Ta'ala kepada saudara-saudara kita di bumi Palestin. Kalau ada orang minta derma, bagilah tabur-tabur yang kita kenal pasti.
NGO yang ikhlas untuk nak bantu di sana. Sebab hari ni kita tak payah nak kena pasti. Yang telah dikenal pasti orang ni buat sungguh, alhamdulillah kita menyokong. Kita tak dapat pergi dengan jiwa kita, tak dapat pergi dengan tubuh kita pergi dengan duit kita, dan kita pergi dengan doa kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala tulis kepada kita mendapat pahala syahid walaupun kita duduk mati di atas tikar. Kan adalah hadis Nabi kata, siapa dia siapa dia bercita-cita nak mati syahid, ballaghahu manazilash syuhada, Allah Taala sampaikan dia pahala mati syahid walaupun dia mati di atas tilam di rumah dia. Cita-cita tuan-tuan. Tapi jangan tulis-tulis, sebab hari ni nanti terperangkap dengan IS pula kita. Allahu Akbar. Dunia ni tak habis-habis lah. Mula-mula lepas ni IS, lepas ni apa lagi yang dia nak buat. Orang putih duk reka cerita, kita tulis sebar. Tak. Itu IS tu. Hari ni sampai habis pula. Jadi sampai kita nak cakap bab jihad pun tak berani. Nanti kena IS pula, susah kita. Jadi daripada kita tu susah tu, baik kita tak susah kan. Baiklah kita beramal dengan sunnah yang kita buat, solat 12 rakaat. Projek mega kita ni, orang marah tak marah? Kalau kita amalkan 17 rakaat satu hari satu malam, FRU mari sembuh air ke tak? JPJ tangkap kita, polis mari, tak ada siapa nak kacau. Yang kacau kita ni syaitan dengan kita. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Cuma kan kita masalah tu lah, bila apa-apa salah, oh ni syaitan punya ni, kita tak kata marah kita marah dengan syaitan. Jadi syaitan yang salah, kita tak salah. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pada kita kepahaman yang baik dan ikhlas dalam beramal, insya-Allah. Aqulu qawli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.